bising berkenaan dengan ini. Akhirnya Datuk Seri Taqiyuddin mengumumkan bahawa ordinan-ordinan ini juga telah pun dibatalkan. Dan dibatalkan sejak 21 Julai yang lalu. Iaitu sehari selepas Hari Raya Haji. Maknanya Hari Raya yang kedua, dikatakan ada mesyuarat kabinet. Dan mesyuarat kabinet tersebut telah pun memutuskan untuk membatalkan ordinan-ordinan darurat ini. Persoalannya, yang ini persoalan yang paling penting. Ordinan-ordinan ini, kalaupun tidak diputuskan dalam parlimen, memang pun sebenarnya kenapa dia nak batalkan sebelum parlimen? Sebab dia tak nak undi. Sebab kalau undi saja, kemungkinan kerajaan akan kalah. Dan kalah kerajaan, itu akan memberikan isyarat bahawa kerajaan ini betul lah kerajaan minoriti. Kerajaan tidak ada majoriti. Dan Perdana Menteri kena letak jawatan. Tetapi sebenarnya, apabila katakan bahawa sudah dibatalkan, persoalan yang dibangkitkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO daripada semalam, bahkan dalam parlimen pun sepanjang pagi tadi dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen, apakah benar yang di-Pertuan Agong sudah pun memperkenankan? Kerana kalau di luar parlimen, kuasa untuk membatalkan ordinan-ordinan ini adalah kuasa agung. Agung yang mempunyai kuasa untuk meluluskan pembatalannya. Bukannya parlimen dah. Bukannya Perdana Menteri. Perdana Menteri boleh memberikan nasihat. Tetapi ini adalah kuasa prerogatif agung. Kuasa prerogatif di bawah tempoh darurat. Kena ingat, darurat masih berjalan. Hari ini baru 27 hari bulan. Tempoh darurat ini sampai 1 Ogos. Dalam tempoh darurat, kuasa yang paling besar adalah kuasa agung. Itu keistimewaannya bila adanya darurat, kuasa itu adalah kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memansuhkan, memberikan perkenan untuk membatalkan ordinan-ordinan darurat yang saya sebutkan tadi. Termasuk ordinan darurat berkenaan dengan kompaun yang sehingga RM10,000. Persoalan ini penting untuk dijawab, tetapi gagal dijawab oleh Datuk Seri Taqiyuddin tadi dengan alasan dia akan dijawab hari Isnin depan. Ini persoalan yang dibangkitkan, dan persoalan ini yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Najib. Apakah benar Agong sudah memberikan perkenahan? Dan ini juga dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen. Betul ke Agong sudah memperkenan? Kalau Agong memperkenan, apa susah sangat? Sebab selama ini pengisytiharan darurat pun dibuat satu perutusan rasmi. Jadi kalau dibatalkan, apa salahnya buat perutusan juga? Tunjukkan bukti bahawa Agong sudah memperkenankan untuk dia dimansuhkan. Tetapi apa yang kerajaan sebut bahawa it has already been revoked. Itu istilah yang digunakan oleh Datuk Seri Taqiyuddin. Maknanya dia sudah di-announce, dia sudah dimansuhkan. Jadi tak timbul lagi, berbangkit lagi soal perlu untuk dibahaskan dalam parlimen kerana ia tidak relevan. Jadi itu isunya. Kena faham apa yang dibangkitkan bukan sangat soal pendirian UMNO ni, kita setuju atau tidak dia batal. Kita setuju. Memang kita pun daripada awal darurat ini kita memang tak setuju untuk dia wujudkan. Bahkan lebih banyak mudarat. Dan memang ternyata gagal. Kenapa saya kata gagal? Sebab sepanjang darurat ini, kalau kita tengok statistik pada 12 Januari, hari pertama darurat, kes COVID 3,309. Hari ini, 27 Julai, 3 hari sebelum darurat ni tamat, kes COVID adalah 16,117. Jumlah kes COVID pada hari pertama darurat hanya 141,533. Hari yang 3 hari berbaki saja lagi, maknanya dalam tempoh darurat selama 6 bulan ini, daripada Januari sampai Julai ini, hampir 7 bulan ni, sudah mencecah 1,044,071 kes. Kematian pula. Jumlah kematian pada hari pertama darurat pada 12 Januari adalah sebanyak 559 kes kematian. Tetapi selepas darurat dilaksanakan, yang berbaki hanya 3 hari saja lagi sebelum habis, sudah mencecah 8,408. Dan hari ini antara yang tertinggi, 207 kematian. Maknanya perbezaan daripada hari pertama sampai hari yang ke 100 berapa saya tak ingat. Maknanya berbaki 3 hari saja lagi, ada 7,849 perbezaan dia, kes kematian.
ini nyawa manusia ini. Kan? Yang dikatakan COVID ni boleh membantu rakyat, boleh menangani COVID. Apa buktinya? Tak boleh. Kan? Itu sebab daripada awal UMNO tak bersetuju. Bahkan saya selaku Ketua Pemuda UMNO beberapa kali kita membuat kenyataan berkenaan dengan ini. Bahkan untuk membantu rakyat. Kalau betul membantu rakyat. Kalau ingat lagi, beberapa kali saya keluarkan kenyataan, minta Menteri Kewangan, minta kerajaan gunalah kuasa di bawah ordinan darurat yang memberikan kuasa kepada kerajaan. Untuk apa? Untuk mengarahkan bank-bank bagi moratorium secara automatik, menyeluruh, tanpa faedah terakru. Ini apa yang kita minta. Tetapi ternyata Menteri Kewangan pun mengakui dia pun tidak seragamkan bagaimana penawaran moratorium yang dibuat oleh bank-bank. Bahkan peringkat awal bila saya keluarkan kenyataan ini, dia boleh keluar kenyataan balas. Dia kata Menteri Kewangan tak ada kuasa. Saya kata ada kuasa. Pertama, ordinan darurat ini. Kuasa-kuasa perlu 2021 yang memberikan kuasa kepada kerajaan untuk mengambil alih aset, untuk mengambil alih hospital. Swasta boleh jadikan hospital kerajaan. Boleh kita isi pesakit-pesakit awam tanpa perlu pampasan pun kalau kerajaan buat keputusan tak nak bayar pampasan. Sebab pampasan itu pun atas budi bicara kerajaan. Itu di bawah ordinan darurat. Dan di bawah ordinan darurat ini jugalah saya menyatakan kepada Menteri Kewangan, gunakan kuasa yang nak kata kononnya ordinan darurat ini dibuat untuk membantu rakyat menangani COVID, maka berilah maksud dia, arahkanlah bank untuk menawarkan moratorium tanpa faedah terakru. Tapi ini tidak dilakukan. Dia kata dia tak ada kuasa. Saya kata ada kuasa melalui ordinan darurat, ada kuasa melalui Akta Bank Negara 2009, ada kuasa melalui Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Ini 3 akta. 1 ordinan, 2 akta. Akhirnya dia mengatakan memang ada kuasa tetapi kena bayar pampasan. Akhirnya bila saya berjumpa dengan dia sendiri, dia pun mengakui bahawa dia tak buat penyeragaman dari segi penawaran. Sebab itu saya kata kepada Datuk Seri Tunku Zafrul, sebabkan tidak ada penyeragaman lah rakyat merana. Rakyat nak moratorium tetapi terpaksa fikir 20 kali. Bukan 10 kali dah, bukan 3-4 kali, 20 kali. Nak ambil atau tidak? Iyalah. Bank seperti Maybank, cekik darah. Siapa yang ambil moratorium 3 bulan, kena bayar untuk tempoh 12 bulan. Siapa ambil moratorium 6 bulan, kena bayar untuk tempoh 24 bulan. Ini ridiculous. Saya kata, this is absurd. Macam mana nak bantu rakyat dalam konteks ini? Itu dari segi Maybank. Contoh Maybank. Ada bank-bank lain yang memang kami terima ratusan maklum balas daripada rakyat yang siap print, screen lagi. Mesej yang dapat daripada bank-bank, berapa kena bayar balik. Sebab apa? Adanya faedah terakru. Sebab apa? Sebab tidak adanya penyeragaman dari segi penawaran. Sebab apa? Sebab tidak adanya intervention daripada kerajaan. Sebab apa? Sebab kerajaan tak menggunakan kuasa yang diperuntukkan dalam ordinan darurat. Jadi kalau tak menggunakan kuasa yang ada, tak membantu rakyat, apa gunanya ordinan darurat? Adakah ordinan darurat ni hanya sekadar untuk mengenakan compound? Itu pun double standard. Golongan kayangan boleh bebas begitu saja. Rakyat marhain, orang bawah, boleh dikenakan. Sebab itu saya ulang balik tadi. 23 Julai, kalau betul 21 Julai sudah dimansuhkan, maknanya RM2,000 compound yang dikenakan kepada warga asing yang semayang. Yalah, kita pun tak setujulah. Mereka melanggar SOP solat Jumaat Hari Raya beramai-ramai dan menimbulkan keresahan masyarakat awam. Tetapi janganlah diperlakukan bagaikan mereka ni pesalah jenayah, dipakaikan dengan baju lokap dengan begitu saja. Walaupun mereka ini adalah warga asing, tetapi atas dasar kemanusiaan, atas dasar saudara se-Islam, seagama, kenalah hormati mereka. Ialah compound, tetapi jangan malukan. Jangan layani mereka bagaikan penjenayah yang melakukan satu jenayah yang besar. Ya, kita setuju bahawa perlu di-compound. Tetapi perlu juga compound timbalan speaker yang pergi secara terang-terangan buat pesta durian. Mula-mula tipu rakyat, tipu orang.
Tipu kata apa? Oh, ini gambar lama. Tapi rupa-rupanya memang betul. Lepas tu tukar statement. Akhirnya keluar pula Tuhan punya kuasa. Satu lagi, boleh pergi pula homestay. Sebab itulah orang kata kita kena stay at home, bukannya homestay. Ada beza antara stay at home dengan homestay. Itu ada beza. Rupanya bukan sahaja setakat homestay, adanya macam-macam majlis dan sebagainya. Ini melanggar SOP. Ini timbalan speaker sendiri yang tidak menunjuk contoh yang baik. Tapi kita tak dengar berapa yang dikenakan. Dan banyak lagi lah kes-kes yang saya rasa netizen lebih maklum berkenaan dengan ini. Sebab itu kita rasakan bahawa ordinan-ordinan darurat ni mesti dibatalkan. Macam mana nak dibatalkan? Ada dua kaedah untuk pembatalan ini dari segi perlembagaan. Pertama, dibatalkan dengan perkenaan agung sekiranya dibuat dalam tempoh proklamasi darurat dan di luar sidang parlimen. Okay? Tetapi kalau berlakunya sidang parlimen, satu lagi kaedah ialah mengikut perkara 1503, dia mesti dibahaskan dan diputuskan dalam parlimen oleh dua-dua majlis. Maksud majlis ini Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Itu jelas. Saya ulang macam mana cara nak memansuhkan ordinan-ordinan darurat, bukan proklamasi darurat Ramai tadi yang confused. Lepas tu dia kata, apa lagi doktor nak ni? Proklamasi kan dah dikatakan tidak diterus. Saya kata betul, tetapi cara kena buat dengan betul. Jangan tipu rakyat. Jangan mainkan nama agung. Jangan buat sesuatu yang menyebabkan orang akan kata kerajaan ini tak ada berperaturan ke? Tak ada satu sistem ke? Itu maksud saya. Okey, proklamasi darurat sudah pun diisytiharkan oleh menteri semalam bahawa dia tidak akan diteruskan. Maksud dia sebutkan dia tidak akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk mengadakan proklamasi fasa 2 contohnya. Itu dah dijelaskan. Tetapi ada satu lagi aspek yang penting, iaitu ordinan-ordinan darurat yang mesti dibatalkan juga. Kalau tidak dibatalkan, dia akan take effect for another 6 months. Untuk 6 bulan akan datang, ordinan ini masih terpakai. Dan kalau terpakai, compound boleh dikenakan kepada rakyat-rakyat biasa ni. Itu yang kita perjuangkan supaya mesti dihentikan. Cuma macam mana nak dihentikan? Dia ada dua kaedah. Saya ulangi. Pertama, kuasa yang di-Pertuan Agong yang mempunyai kuasa mutlak untuk membatalkannya sebagaimana kuasanya untuk memasyhurkan ataupun meluluskan ordinan-ordinan darurat dalam tempoh proklamasi darurat ketika sidang parlimen tidak ada. Maknanya itu satu option. Option yang kedua ataupun pilihan yang kedua adalah ketika sidang parlimen ketika parlimen bersidang, maka perkara 150/3 menyatakan bahawa sekiranya ia belum lagi dimansuhkan, maka ordinan-ordinan ini hendaklah dibentangkan dan dibahaskan untuk ditentukan keabsahannya, sama ada untuk diluluskan ataupun annul, untuk dimansuhkan, dibatalkan. Jadi ini adalah peruntukan perlembagaan, bukan main-main ini. Sebab setiap ahli parlimen bersumpah setia untuk memelihara dan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Kena ingat tu, ini bukan main-main dengan nama Allah untuk mempertahankan perlembagaan persekutuan. Jadi ini mesti diikuti. Itu yang dibangkitkan. Jadi bila orang bising, Datuk Taqiyuddin mengatakan bahawa ia sudah pun di-revoked. Di-revoke salah lah. Maknanya dibatalkan. Ataupun it has already been revoked. It was revoked on the 21st Julai. Maknanya 21 Julai lagi sudah pun revoke. Maknanya dalam tempoh revocation ini, isu yang utamanya ialah kenapa tidak diberitahu kepada rakyat, diumumkan, diisytiharkan. Macam mana kes compound 2,000 kepada warga asing, macam mana kes compound kepada 2,000 orang yang saya dimaklumkan ada 2,000 kes, 2,000 compound pun telah pun dikeluarkan selepas daripada 21 Julai sampai sekarang. Apa status 2,000 ni? Siapa yang kena compound ni, ini hak anda semua. Anda sepatutnya tak boleh bayar, tak payah bayar lah. Yang kena 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 tak payah bayar. Tetapi sama ada Akta 342 yang had dia RM1,000 itu terpakai ataupun tidak, itu saya tak tahu sebab saya bukan peguam. Itu pun perlu ditentukan keabsahannya. Tetapi kesannya besar. Kesannya juga
macam mana status perbelanjaan selepas daripada 21 Julai sampai sekarang. Sudah tentu ada perbelanjaan yang telah pun diluluskan di bawah ordinan yang perlu disemak balik sama ada ia masih lagi sah dari segi perundangan ataupun tidak, kerana ordinan ini sudah dibatalkan. Dan satu lagi yang paling menarik apabila Peguam Terkemuka Datuk Hanif Khatri mengeluarkan kenyataan semalam. Dia mempersoalkan soal keabsahan status kabinet yang ada. Kerana kabinet yang ada ini adalah kabinet darurat. Kabinet darurat adalah kabinet yang diberikan kuasanya oleh Yang di-Pertuan Agong melalui ordinan-ordinan darurat. Kan? Melalui ordinan darurat disebutkan secara jelas bahawa Perdana Menteri, menteri-menteri kabinet timbalan menteri ini diberikan kuasa oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah ordinan ini sebagaimana yang dilantik sebelum proklamasi darurat. Maknanya mereka mengekalkan, ordinan darurat mengekalkan status quo Perdana Menteri, menteri, timbalan menteri, portfolio mereka yang ada sebelum darurat diproklamasikan pada 12 Januari. Kan? Mereka ini adalah orang yang sama untuk berada sebagai kabinet darurat. Sepanjang darurat ini berlangsung, sepanjang ordinan-ordinan darurat ini masih efektif. Okay? Tetapi the minute ordinan darurat ini dimansuhkan dalam tempoh proklamasi darurat yang belum pun lagi tamat, mana kita masih lagi dalam konteks darurat ni. Kan? Walaupun ordinan darurat dimansuhkan, tetapi darurat masih lagi berjalan. Sehingga 1 Ogos kita ada 3 hari lagi berbaki. Apakah status Perdana Menteri? Apakah status timbalan Perdana Menteri? Apakah status menteri-menteri kabinet dan timbalan-timbalan menteri? Ini suatu perkara besar ni. Kan? Ini yang perlu dirungkaikan, perlu diperjelaskan kepada rakyat. Sama ada Perdana Menteri hari ini sebenarnya tidak sah lagi. Sebab kuasanya sudah diambil ataupun ditarik. Sekiranya benar, kan, ordinan-ordinan ini sudah pun di-revoked ataupun dibatalkan pada 21 Julai. Kan? Tapi macam mana saya katakan tadi, persoalan besar juga, betul ke Agong sudah pun memperkenankan. Sebab sampai hari ini sunyi sepi. Biasanya Istana Negara akan keluarkan kenyataan. Tapi sehingga sekarang Istana Negara tak keluarkan sebarang kenyataan. Dan kalau kita lihat daripada lenggok bahasa ataupun cara Datuk Taqiyuddin menjawab tadi di Parlimen, seolah-olah dia takut dah nak menggunakan perkataan Agong perkenankan. Dia kata tunggu sampai hari Isnin depan. Jadi antara esok sampai hari Isnin masih lagi drama belum berakhir. Drama yang paling besar sekali persoalannya, apakah Agong akan membuat perkenannya? Kalau memperkenankan, apakah dia akan backdated kepada 21 Julai? Yang ini kita tunggulah titah Yang di-Pertuan Agong, dan kita minta, kita mohon agar Yang di-Pertuan Agong dapat memberikan pencerahan dan penyegaran kepada kita semua. Jadi inilah sebenarnya yang penting untuk kita faham. Saya jelaskan supaya kita tidak ada isu dari konteks kefahaman kita, penyelarasan, supaya tak nampak bahawa ini bukan isu politik, ini isu besar ni. Daripada awal, saya ulangi, UMNO tidak pernah bersetuju, bahkan menolak proklamasi darurat. Apatah lagi ordinan-ordinan darurat yang jelas menekan rakyat, yang jelas tidak memberikan sebarang keuntungan kepada rakyat. Dan ini tanpa darurat pun kerajaan boleh menangani COVID lah. Tapi menangani COVID ni pun kita sebenarnya gagal. Dari segi kita minta total lockdown pun tak buat. Total lockdown ini bila Perdana Menteri isytiharkan total lockdown, rupanya bukan total lockdown, separuh masa. Ini antara perkara yang kita bangkitkan. Okey.